Sebab apa saya kata macam kena histeria, mengamuk-ngamuk, bercakap-cakap, terjerit-jerit. Yang terjerit-jerit tu, yang mengamuk-ngamuk tu, kata dekat siapa? Marah rakyat ke? Tak sepatutnya lah kalau nak bagi info ataupun nak buat ceramah, janganlah buat ceramah maki-maki orang. Bila calon berkempen, lepa pun kalut lah berkempen, buat keluar lah speaker besar apa semua. Tapi yang saya rasa yang tak patut lah, sangat biadab daripada pemuda UMNO. Jadi maki-maki, terjerit-jerit kan, benda-benda macam ni saya ingat buat malu kat orang Tanjung Piai saja. Mai Tanjung Piai berkempen lah cara elok-elok. Ni berkempen menggunakan emosi, mengamuk-ngamuk macam orang kena masuk setan. Tak sepatutnya berlaku macam tu kan. Jadi bila saya nampak tadi tu, saya rasa macam ni ke perangai Barisan Nasional yang cukup teruk, yang cukup biadab. Masa kita jadi pembangkang dulu, taklah kita berkempen sampai macam tu kan. Maki-maki apa semua kan. Memang saya rasa tak patut lah. Tak patut. Jadi pengalaman saya pagi ni, saya tengok, saya nak tergelak pun ada. Lepas tu ada pula dalam ceramah dalam Barisan Nasional ni, ada pula ahli MCA yang kata, "Halo Najib, you betul-betul mau janji ni kali, mau janji betul-betul. Macam mana janji betul? Janji nak pergi mahkamah pun kata mata sakit. Macam manalah kalau nak berjanji nak menang di PRU 15 nanti, sedangkan janji di mahkamah pun tak boleh hadir di mahkamah. Macam mana nak janji, nak mentadbir yang nak tunaikan janji-janji yang dia kata dia baik sangat tu?" Jadi tak patutlah saya rasa. Kalau saya tak kisah kalau nak berkempen ke, berkempen lah di Tanjung Piai ni, tapi janganlah kurang ajar sangat. Tak patutlah buat macam tu. Tunjuk sikap Melayu ni bukan sikap macam Melayu Barisan Nasional. Duk bohong orang Tanjung Piai di Simpang 4 pagi tadi. Jadi saya nampak pun, saya tengok, alamak. Bila jumpa saya tanya minyak RM5, okeylah minyak RM5. Tapi saya tak pernah janji, kerajaan Pakatan Harapan tak pernah janji pun minyak nak turun sampai RM1.50. Kerajaan Pakatan Harapan, dalam gabungan Pakatan Harapan ni, kita janji kita akan bagi balik subsidi yang Najib tarik balik dulu. Dengan harga minyak lah ni sepatutnya RM3 lebih, dah maintain jadi RM2 lebih saja. Jadi yang ni yang saya nak nampakkan di sini. Kita tak pernah janji. Saya pun tak pernah cakap minyak RM1.50. Tiba-tiba pula ada puak-puak bodoh UMNO ni, puak-puak trooper ni, yang kata duk bela Melayu, tiba-tiba cadu mereka daripada MCA. Punya kurang ajak tak kurang ajak, saya pun tak tahulah. Biadab bagi saya. Sebab apa? Boleh bercakap pula dengan depan orang Melayu, boleh cakap insya-Allah jika kita menang di Tanjung Piai kali ni, kita akan hantar warga emas yang duduk di Tanjung Piai ni pi umrah. Bagi saya, yang ni yang cukup tak patutlah. Dia seorang Cina MCA. Jadi tak sepatutnya menunggang agama Islam kami nak tabuk janji sampai tera-tera tu. Benda tu sedangkan tak boleh buat. Pasal apa? Pi tabuk janji insya-Allah kata pun, janganlah sampai macam tu. Dak hormatilah agama kami. Ada juga Cina-Cina pun marah. Ini Cina, dia kata. Ini calon MCA. Ini Wee Seng ini. Ini orang Cina tak nak sembayang. Saya kata, apa saya dah tak nak sembayang? Ini macam mana mau sembayang? Ini orang cakap tak sabar bikin. Ini orang cakap pergi itu Melayu, cakap itu insya-Allah apa semua. Itu tak bagus lah. Orang Cina tak macam dia. Orang Cina semua baik-baik. Cina Pakatan Harapan tak nak macam dia. Dia, ini Cina tak nak sembayang. Cina sendiri cakap. Macam mana UMNO boleh ampu, boleh sokong, boleh jilat. Dan ada pula satu Presiden PAS ni. PAS PAS. Dulu konon-kononnya bila kata jangan kita beri undi kepada calon yang bukan Islam. Kita PAS kena beri undi kepada calon Islam.
Tiba-tiba hari ni mai di Tanjung Piai ni, apabila keputusan tak boleh buat apa-apa, MCA bos mereka masih berkuasa, di dalam Barisan Nasional, di dalam Pemuda Umah, dandang pula kata di Tanjung Piai ni kita kena sokong Cina pula. Ni apa ni, cakap tak sabar bikin. Macam ni kah nak tunggang agama? Kalau kita nak berpolitik, kita jangan tunggang agama. Orang Cina ada agama dia, orang India ada agama dia. Orang Iban ada dia punya agama dia. Jadi tak payahlah kita main pasal agama ni sangat. Kan? Kita nak berpolitik, kita sebagai ahli politik. Ahli politik ni tetaplah perlembagaan ni, negara kita ni negara Islam. Negara kita ni negara yang orang kata kita ada raja-raja, kita ada agung. Memang tetap dah. Dalam perlembagaan tu negara kita ni negara Islam. Jadi tak payahlah duk tunggang-tunggang sangat Islam. Kalau siapa memerintah pun esok ni, contohlah dulu Barisan Nasional pegang pun Islam. Pakatan pegang pun negara kita negara Islam. Negara kita tak akan berubah, tuan-tuan dan puan-puan. Negara kita tak akan berubah. Tetap negara kita negara Islam sebab agung kita Islam. Sultan kita Islam. Jadi kita tak payahlah duk main pasal isu apa Pakatan Harapan ni nak merosakkan Islam. Islam terancang, nak buhung pun agak-agak lah. Bukan saya nak kata Islam ni tetap dibela. Mana-mana siapa pun jadi kerajaan, tetap negara kita negara Malaysia ni tetap negara Islam. Bukannya nak jadi negara orang Cina ke, bukan nak jadi negara agama Buddha ke, tak. Di Malaysia ni memang tetap agama Islam. Negara ni negara Islam. Kalau orang Melayu ni orang Islam lah, kalau orang Cina lah. Kalau nak masuk Islam, alhamdulillah. Kalau orang India pun nak masuk Islam, alhamdulillah. Tak ada masalah. Yang ni kita nak nampak ni duk tunggang agama. Pi duk sana duk takbir. Macam mana ni? Bagi saya, kalau nak berceramah tu, berceramahlah cara elok. Kalau nak menipu pun, biarlah. Hampa tanggung dosa. Tapi hampa jangan duk cakap pasal, kita Melayu ditindas. Kita ini Islam ditindas. Apa cerita? Tuhan nak jadi maha kaya ni. Tuhan tunjuk, tiba-tiba ni bagi calon Cina. Orang Cina MCA. Jadi hampa nak kata apa? Ni Tuhan tunjuk kat hampa. Jadi janganlah duk guna contoh macam Gomo duk cerita kita Melayu, kita ini. Tapi akhirnya mai di Tanjung Piai ni dia duduk ikut Cina juga. Jadi bagi saya, bagi pendapat saya dan pandangan saya memang tak patut badan. Hampa tengok tu lori. Ni jalan semua ni. Bukan saya nak tipu. Jalan-jalan semua diturak. Pakatan Harapan buat tangki ayak dengan besar. Hampa tengok tu. Bukan kata benda ni daripada Barisan Nasional tak pernah buat. Tak pernah buat apa-apa di Tanjung Piai ni. Tapi oleh kerana bekas ahli parlimen kita ni, arwah Dr. Farid, dia bila dia menang di Tanjung Piai, dia buat perubahan yang cukup besar. Ada tangki ayak. Kawasan ni sebenarnya kawasan ayak tak laju. Tapi alhamdulillah dia bawa mai isu-isu ni untuk rakyat Tanjung Piai, buat tangki ayak pun laju, dah selesai satu kawasan ke kawasan. Banyak juga yang dia bawa nak masuk ni berapa belas 14 juta ke 14 bilion tak tahulah. 14 juta ni projek-projek ni yang nak buat ni untuk rakyat Tanjung Piai. Jadi takkanlah rakyat Tanjung Piai nak sokong Barisan Nasional. Dia kata kalau kita menang, kalau calon MCA menang, ni calon sendiri ni. Wijek Singh kata kalau kita menang, kita akan hantar warga mah pergi umrah. Berapa banyak warga mah? Ni nak menipu pun agak-agak lah. Dan saya nak bagi tahu, depa ni tak ada kerja lain. Kerja depa kerja tipu buhung. Lepas tu depa akan kata apa? Kerajaan hancing. Saya nak bagi tahu, kalau contoh kerajaan Barisan Nasional dulu buat kerosakan yang teruk di negara kita ni, lah ni kita terpaksa kena tanggung hutang, kena tanggung beban. Contoh, anak tuan-tuan berniaga pinjam alung. Lepas tu dia lari, alung cari tuan-tuan nak kena bayar. Mai duk ugut tu rumah macam-macam, betul tak? Itu pinjam alung. Contoh, tuan-tuan beli kereta. Tak beli insurans, tak beli apa. Tiba-tiba dia kata bagilah garantor, bini kita garantor. Tiba-tiba kita meninggal. Bila kita meninggal, kereta tu nak kena bayar tak? Nak kena bayar kan? Bank akan cari garantor. Garantor kena tanggung. Sedangkan garantor ni dah tak ada duit. Jadi dia nak kena fikir usaha nak cari duit.
Lepas tu duk kata kerajaan Pakatan Harapan ni hancing, tak bagi brim bram rum. No? Dah kerajaan ni. Dah ni duk tangguh hutang. Lepas bagi brim tu, no, duit hutang. Duit yang lepas projek-projek tu lepas balas kat lepas. So jadi macam mana nak bagi? Tak boleh bagi lah ni, memang susah. Ni contoh no, kerajaan Pakatan Harapan hari ni. Kita tengok no, ada juga isu-isu yang kata baju tak ada, topi tak ada. Kita tak mau membazir. Kita memang tak boleh membazir. No, perjuangan kita biarlah perjuangan orang kata, biar bagi orang tahu apa kerajaan Pakatan Harapan ni buat. Kan bukannya kita nak membazir, campak baju topi macam tu saja. Tak. Sebab maksud dia tak ada. No, biar yang ada, biar pilah bendera-bendera apa semua, yang ada perjuangan di dalam hati. Kita nak selamatkan anak cucu kita. Nak selamatkan contoh di Tanjung Piai ni. Parlimen Tanjung Piai ni banyak projek-projek yang akan buat untuk Tanjung Piai ni. Untuk kemudahan dan kesenangan rakyat di Tanjung Piai yang arwah Dr. Farid bawa mai. Takkanlah nak bagi kepada seorang apa nama Cina MCA ni. Cina pun marah dia. Cina ini tak sembayang lah. Cina sendiri cakap. Orang Cina ni dia tak suka berpolitik sangat. Dia ada otak. Orang Cina, orang India pandai, depa pandai menilai. Nah, betul adalah seorang Cina ni punyalah nak raih simpati mai di tempat orang Melayu cakap macam-macam, jual habis, tunggang habis agama orang. Jadi tak patut padalah cakap macam tu kan. Tu pun jangan, mana ada kenyataan gomo. Dulu bila dengar kata nak guna apa, nak membenarkan PAS nak benar, guna apa nama Allah Muhammad, orang Cina boleh panggil Allah. Oi, marah, mogok atas jalan. Halah, awak tak mogok. Calon hampa sendiri yang insya-Allah janji pula nak hantar warga emas pergi umrah. Ni apa punya cerita ni? Cerita Pak Pandiak. Tak patut padalah macam tu. Kan? Dulu kami bila orang sebut sikit, hampa mogok sampai parlimen lah, hampa jilat. Hampa sokong dia tak mau. Awak mana api semangat Melayu hampa? Mana api semangat Islam hampa? Yang kata mana? Semua tak boleh pakai, tuan-tuan dan puan. Ini betul-betul mempolitikkan agama, tunggang agama. Yang ni yang saya rasa yang saya tak puas hati. Kita nak dapat kuasa melalui politik. Kita boleh berkempen, tak ada masalah. Kita boleh kempen politik, tak ada masalah. Tapi janganlah tunggang agama. Jangan jual bangsa. Nak buat macam mana? Kerajaan BN dulu, pemimpin BN dulu pencuri. Curi duit. Curi duit, mengkayakan diri. Tak macam orang-orang bias, tak ada benda yang mereka nak curi. Memang mereka tak curi. Nak curi pun tak tahu nak abang. Duit tak ada, duit kerajaan ni. Yang ada pun kita boleh cukup pakai, banyak utang, banyak dividen. Kita kena selesai dulu yang Najib buat ni, yang buat trik. Bukan kata Malaysia saja, sampai luar-luar negara tu duk cari. Interpol pun cari. Ni duit yang rakyat Malaysia punya ni. Duit Malaysia ni. Yang buat lari oleh apa nama, si penyamun-penyangak yang kata mata bengkak. Tiba-tiba mai di sini boleh berkempen pula. Tak bengkak, tuan-tuan. Yang ni yang saya rasa saya nak marah. Nak menipu pun agak-agak lah nak menipu. Kan? Jadi saya tahu saya ada di sini, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh tengok apa yang Dr. Farid bawa mai. Tuan-tuan tengok. Tu lori, nampak lori. Duk buat jalan, duk turap jalan. Bukan kata hari ni buat, dah lama dah. Tapi sedangkan arwah ni Allah Taala sayang dia. Tu lori, tuan-tuan. Buat jalan, buat piping baru apa semua. Jadi rakyat Tanjung Piai kena ambil kesempatan ni. Jangan kita kena mempertahankan kerusi daripada kerajaan Pakatan Harapan. Biar Tanjung Piai ini nampak indah, jalannya cantik, airnya laju. Tanjung Piai ini adalah bukan sebarang Tanjung Piai. Tanjung Piai ini dikenali dunia. Sebab hujung benua Asia ada di Tanjung Piai. Jadi tempat yang bersejarah. Adakah pula kotlah dia nak buat apa, nak abang kata, saya akan jaga Tanjung Piai ni sekiranya saya menang. Contohlah macam saya jadi itulah Cina tak sembayang tu, Cina MCA tu. Saya akan jaga di tempat benua Asia. Dan saya akan mempromosikan benua Asia. Di penghujung benua Asia ni dikenali dunia lagi. Biar tempat ni jadi tempat pelancong. Yalah, kita bolehlah dengar. Ini tak ada kena-mengena. Kalau
Saya menang, kalau BM menang, saya akan hantar warga MAS pergi umrah. Ni apa yang cerita? Kalau warga MAS sini ada lebih kurang 2,000 orang. 2,000 orang, 3,000 orang. Kalau kali dengan nak hantar pergi umrah, kalau kali dengan 5-6,000. Mana hang nak pergi cari duit? Hang nak buhung pun agak-agak hang nak ambil duit tang mana? Cukup-cukuplah curi duit bagi dekat Jolo. Jolo tu ahli MCA tuan-tuan. Nah. Cara calon. No, yang pemuda mana? Cara pemuda mana? Raja maki. Takkan berkempen dengan maki orang. Macam tu ke? Saya ni, orang duk cakap saya maki. Saya tak pernah maki. Dan saya bercakap benda yang betul. Bila saya bercakap benda yang betul, orang kata, oh dia ni tak betul. Dia ni apa nama, duk fitnah. Saya tak fitnah. Saya cakap benda yang betul. Saya suruh fikir. Fikir benda apa? Betul ke tak betul je ni kata. Saya tak pernah janji kata minyak RM1.50. Saya kata sokong kerajaan subsidi dulu boleh tarik sebab tu harga minyak naik melambung. Sekarang ni sepatutnya harga minyak dunia naik melambung tinggi. Harga minyak di Malaysia tinggi, tapi oleh kerana kerajaan dia keluar duit. No, dia tak bagi BRIM, dia bagi bantuan rakyat Malaysia walaupun sikit. Tak apa, tapi dia keluar duit tu dia tanggung minyak, kos minyak untuk kita. Jadi buat apa yang kita nak mempertikaikan lagi? Sedangkan kerajaan Pakatan Harapan ni sayang rakyat, tanggung bebanan rakyat. Jadi orang tak nampak benda tu. Tapi kalau tu ni geram, tarik balik subsidi biar harga minyak naik macam dengan Najib tu bang seminggu nak tengok jadi macam mana? Apa aku hampa kata lah harga minyak dunia naik. Kerajaan Pakatan Harapan tarik balik subsidi. Hampa ingat tak yang tarik subsidi minyak ni tak apa? Najib. Barisan Nasional yang tarik duit minyak ni, subsidi minyak ni. Mai kita menang, kita bagi balik subsidi minyak. Hampa boleh buh minyak. Oh, nak minyak sampai 10 sen. Hang tunggulah. Apa nama Barisan Nasional merintah lagi penyambung-penyangak, minyak akan naik. Cukai berbagai peringkat hampa kena, macam-macam hampa kena. Jadi bila hari ni bila orang cakap hampa layak buruk. Tak pernah menghargai kerajaan. Kerajaan ni tak tengok rakyat. Ni, saya nak bagi tahu di Malaysia ni, saya nak bagi tahu sikitlah kepada petua-petua UMNO yang pekak ni. Di Malaysia ni, jalan nak kena buat, nak kena turap kalau berlubang. Titi jambatan kita buat. Bukan kata daripada kerajaan Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional pun mereka buat. Mereka buat titi, cuci sungai. Lagi apa lagi? Masalah banjir bagi bantuan. Lagi masalah apa lagi? Masalah ribut bagi bantuan. Lagi nak kena buat apa lagi? Nak kena buat buka banak baru. Benda-benda ni semua memang wajib buat. Dia dah jadi rutin harian di dalam Malaysia ni. Siapa merintah pun jalan kalau berlubang kena pergi tampung. Betul? Titi kalau rosak kena pergi repair. Dan ni dah wajib dah tetap, tapi pernah tak mereka terfikir macam mana nak mengkayakan apa nama rakyat? Macam mana mereka nak kayakan rakyat? Sebab apa saya kata mereka tak pernah fikir. Rakyat ni perlukan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan tak ada yang bergaji tinggi. Jadi kita kena tarik pelabur-pelabur luar masuk main dalam Malaysia. Sediakan peluang pekerjaan supaya mereka boleh dapat gaji besar. So senanglah mereka beli rumah, beli apa. Yang ni tak. Bagi BRIM RM1.05, bagi BRIM RM2 sehari, balas duit berbilion-bilion. Lepas tu rakyat peluang pekerjaan tak ada. Boleh projek harga mahal, tampung jalan harga 5-60, lepas tu sampai 2-3-400. Jadi yang ni yang saya nak nampakkan benda yang Barisan Nasional buat. Benda yang kami buat tak ada. Benda-benda ni tak ada. Kami tak buat macam tu. Kami tak ligam projek, tak up harga projek, tak ada. Tak ada kepentingan pun dalam politik ni untuk mengkayakan diri sendiri. Tapi yang malang dia. Bila orang Barisan Nasional tengok saja layak sikit kereta, layak sikit kereta mewah, oh ini orang PH sudah kaya. Mereka nampak sebab apa dalam politik ni boleh jadi kaya. Ada juga bukan tak ada juga orang-orang daripada daripada Barisan Nasional duk cakap, duk nasihat saya. Dia kata apa? Jumpa saya, baik peluk cium pipi saya kiri kanan. Saya bukan ada duit nak bagi duit, duk cium pipi saya kiri kanan. Minta ampun, minta maaf, saya boleh maaf, saya boleh ampun. Tapi kalau duk cium pipi saya kiri kanan, nak suruh saya lobby projek, tak, saya memang tak ada projek, tak ada apa. Memang saya tak ada.
Kan? Jangan duk suruhlah saya pergi duk ambil projek sana, ambil projek sini, bawa proposal kat saya, nak ajak saya menega. Saya bukan penyangak yang nak suruh saya pergi ambil projek sana, pergi ambil projek sini. Saya bukan pencuri. Saya berjuang untuk rakyat. Saya mai di Tanjung Piai ni, saya nak tengok di Tanjung Piai ni. Betul tak mereka buat jalan? Kalau kata kerajaan Pakatan Harapan, yang diperintah oleh dulu Datuk Dr. Farid ni tak buat kerja, memang saya akan balun. Tapi bila saya mai di Semenyih ni, saya tengok dengan jalannya, duk besak jalan. Kan? Cukup saya bangga. Macam ni yang kita nak cari. Tapi saya rasa calon kita daripada Pakatan Harapan ni, Tuan Haji ni, dia cukup baik, orang cukup pandai, cukup bijak, tak ada rasuah, tak ada apa, clean, bersih. Dia akan bawa sambung apa yang Dr. Farid buat, bawa mai kepada orang Tanjung Piai. Hampa jangan menyesal. Hampa boleh tengok sendiri. Janganlah duk tengok macam UMNO tu ramai lepa buat mai bah ni tak pernah ada banyak di Tanjung Piai. Tiba-tiba hari ni saya tengok bah tu dia banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi tahu kepada rakyat Tanjung Piai, kalau hampa tengok saja Barisan Nasional buat ceramah, hampa nanti tengok kereta-kereta mewah penuh. Semua tu daripada mana? Kereta-kereta mewah tu. Kereta-kereta mewah tu adalah daripada Kuala Lumpur, Johor, nak mai buat bagi ramai. Konon-kononnya nak menipu lagi rakyat Tanjung Piai. Rakyat Tanjung Piai bukannya bodoh. Rakyat Tanjung Piai duduk di rumah. Rakyat Tanjung Piai bukannya bukannya dia duk pi dengar ceramah hampa. Tak ada pun. Tak berapa orang. Ada tu ada. Rakyat Tanjung Piai pi duk dengar ceramah. Tapi tak berapa orang. Ni kereta Mercedes BMW saya pun heran. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan mai di sini ataupun orang Tanjung Piai, cuba pi tengok yang Pakatan Harapan yang berapa biji kereta mewah dah. Tak ada, tuan-tuan. Kereta biasa-biasa aja. Itu menandakan dan membuktikan pemimpin Pakatan Harapan dan juga pejuang-pejuang Pakatan Harapan, terutamanya daripada orang Bersatu, tak makan rasuah. Macam mana nak beli kereta mewah? Tiba-tiba ada pula penasihat UMNO main nak nasihat saya. Hang ambil di projek-projek, tumpang hang duk ada kuasa. Hang menang, hampa menang lah ni. Hang orang terkenal. Hang ambil projek-projek apa semua, hang minta. Masa ni lah hang nak jadi kaya. Ni saya nak bagi tahu lah, minta maaf lah kawan-kawan saya yang di dalam BN UMNO tu, yang dia buat proposal mail kat saya tu. Sebenarnya dalam Pakatan Harapan tak ada pun, tak ada satu orang pun yang saya pernah lobby untuk saya ambil projek-projek untuk mengkayakan diri saya, dan juga ambil proposal daripada puak-puak BN UMNO. Tak ada. Saya tak pernah buat kerja macam tu. Bukan kata saya saja, kawan-kawan saya yang lain pun tak ada panggil dia tu. Kan? Tak ada. Jadi bila tak ada tu, memang tak ada. Macam ni saya bukan ada kereta Ferrari ke, BMW ke apa ke, saya tak ada. Tak ada langsung, tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba duk kata saya ni kaya apa semua. Memang saya kaya. Sebab saya kaya dengan tak mencuri. Duit tak ada. Kaya dengan hati saya yang kuat, jujur, ikhlas. Tak curi. Tak ambil projek, tak kaya diri. Yang tu yang saya kaya. Duit tak ada. Kalau nak tengok nombor akaun bank saya pun boleh. Kalau orang nak derma, boleh derma lah. Saya pun tak kisah. Sebab apa? Lepas kata masuk dalam politik ni, penderma banyak, berbilion-bilion, berjuta-juta. Tapi setakat hari ni, dekat 2 tahun, tak ada satu orang sekok pun, tak ada daripada mana-mana negara pun yang nak derma dekat saya, yang nak fund duit politik kat saya. Tak ada. Saya pun duk tunggu, kod-kod ada. Kan? Kalau ada saya boleh declare. Tak ada pun. Tapi saya heran macam mana di dalam BN UMNO ni, bila orang tanya, kami dapat duit ni, duit daripada fund orang nak tolong politik, orang nak bagi, nak sedekah kat rakyat.
nak cuci duit. Macam-macam cerita sangat kita dengar. Duit daripada kerajaan negara Islam yang nu bagi untuk bagi kepada orang Islam dalam Malaysia. Punya bohong. Sebenarnya duit tu duit curi, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya main judi, tuan-tuan tahu saya main judi. Saya ambil duit judi tu, saya main judi, saya menang, saya bagi tuan-tuan yang makan. Tuan-tuan nak makan tak? Tuan-tuan mesti tak makan. Tuan-tuan kata, menang duit judi, aku tak mau makan lah. Tapi kalau saya curi, saya main judi, saya menang, saya tak abak kat tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingat tuan-tuan dan puan-puan makan. Tuan-tuan boleh baca, boleh semak, boleh buka komen-komen saya. Puak-puak BN UMNO ni tak ada raja lain. Bila saya sebut saja pasal fakta, bila saya habak saja, lepas main duk lobby saya suruh minta projek, mulalah dalam ni maki babi, anjing, anak haram, anjing RM5, anjing DAP. Yang ni yang kerja mereka. Terima kasih banyak-banyak bagi pahala kat saya. Makilah, larat mana nak maki. Teratur saja, no, otak fikiran mereka. Lepas kata saya cacat, lepas kata saya tak ada otak, budak 3 suku. Jadi pada hari ni saya tak maulah nak nak jadi sangat 3 suku tu. Kan? Bila jadi 3 suku ni, orang kata 3 suku. Jadi lah ni orang dah faham dah. No, orang-orang kampung pun banyak yang dah faham. Jadi alhamdulillah orang-orang rakyat Tanjung Piai jangan sokong Barisan Nasional ni. Yang tokel depa daripada MCA, ya. Tokel depa jolo, tuan-tuan dan puan-puan. Najib pun tokel dah jolo. Zahid pun tokel dah jolo. Bila hari ni saya sebut jolo-jolo, hari ni Ketua Polis Negara kata muka jolo mungkin operation jadi muka panda. Kata dunia duk cari jolo. Pasal apa? Bukan kata Malaysia yang cari. Interpol pun cari jolo. Siapa jolo ni? Kerja BN UMNO ni, pimpin BN UMNO yang dipimpin oleh Najib ni. Setelah Najib, mereka kerja curi duit bagi jolo buat lari. Curi duit bagi jolo buat lari. Yang ni yang cerita dia. Yang kita susah lah ni. Yang kita tanggung lah ni. Jadi kerajaan macam pentadbir seorang ayah di rumah. Nak kena fikir makan. Makan nak makan apa? Nak kena beli ayam. Si biji gula pun kena fikir kalau kita nak makan dalam rumah. Bukan kata gula. Setitik, sekecil-kecil sampah pun kita kena fikir, kena sapu bagi bersih. Ni apatah lagi negara nak kena fikir pasal hampa tak fikir. Orang kata kita ni yang mana yang tak faham ni, kita ni ibarat macam anak-anak. Pak masak makan. Makan kenyang pergi main berak balik riau kawan buat. Itu budak-budak. Jadi takkanlah kita ni nak jadi macam budak-budak. Kita ni orang tua-tua, sepatutnya kita boleh fikir. Bukanlah saya nak betiak kat hampa. Saya tak betiak. Saya tak mau jual nama Melayu, nama Islam, saya tak mau jual. Cuma yang saya marah, orang duk tunggang agama saya. Orang duk tunggang agama-agama yang lain, saya marah. Masing-masing agama, masing-masing lah jaga. Bukan main-main politik ni turun main agama Buddha, tak ada. Maaflah pada orang Cina. Bukan main pas tiba-tiba adanya Islam tak. Masa Nabi dulu, Rasul-Rasul dulu lagi ada. Pas pun tak ada lagi, Islam ada dah. Tiba-tiba hangpa main masuk politik. Hangpa duduk di masjid terkejut. Kita kena masuk politik. Tiba-tiba bawa main Islam, takbir apa. Ni apa punya cerita? Takbir. Nak takbir tak salah. Tapi hangpa tunggang agama tu teruk sangat. Hangpa jual Melayu tu teruk sangat. Tambah-tambah ni gomoh hak Jambang tu. Jambang pun tengok berlemuh. Tu pun jangan duk jual kita Melayu. Melayu apa? Kita memang orang Melayu gomoh. Perbezaan kita cuma parti yang berbeza. Orang Melayu tetap orang Melayu. Apa kalau BM merintah saya tak jadi Melayu? Saya Melayu PH, saya tak jadi Melayu. Melayu tetap Melayu. Hampa ni jangan duk percaya kepada orang-orang yang macam duduk dalam Barisan Nasional lah ni. No, depa ni kerja bohong lah. Supaya nak dapat kuasa, boleh memerintah, boleh macam-macam. Saya nak cerita sikit kat hangpa. No? Pok-pok hak duk maki saya ni, semua ni dulu dalam UMNO semua boleh pergi duduk dalam disko, boleh pergi duduk dalam kelab, boleh menyanyi disko. Yang sing tarik tu kerja depa. Jadi bila lah ni hilang dah, tak ada dah kerajaan, tak dapat semua tu. So, duit sepak. Orang panggil apa? Sepak terajang. Bukan saya tak faham, saya faham. Tak ada.
Tak boleh enjoy, tak boleh rabat rumah. Rumah apa? Rumah urut lah. Rumah urut. Tak boleh rabat, perempuan tak boleh main. Marah maki. Duk tunggu. Lepas tu lah ni pemimpin lepas duk bung. Kerajaan nak bubar dah. Nak kena bubar dah. Ni tak lama dah. Tu nak bubar parlimen. Bubar parlimen kepala gerak nak ikut hampa. Pasal apa? Ini kerajaan Pakatan Harapan. Yang hampa duk gagah gomoh duk suruh bubar-bubar tu hang siapa? Hang kaki beri macam aku je. Tiba-tiba nak suruh bubar parlimen. Tengkok hang. Hanya hang kerajaan. Hang pembangkang. Pasal apa nak main nak arah kita suruh bubar, nak buat itu, nak buat macam ni. Yang ni saya nak bagi tahu. No? Strategi BN, kalau kita tengok dulu, kalau kita tengok lori tar tu penuh jalan. Orang-orang India penuh jalan. Tu dekat nak pihak raya lah. Dia buatlah jalan. Tapi hari ni orang India, kontraktor India ada penuh jalan. Kontraktor Melayu ada penuh jalan. Kontraktor Cina ada penuh jalan. Semua dapat. Boleh buat jalan. Lori ni tak pihak raya lagi. Jalan turak. Semua buat baru jalan. Kalau tak percaya orang kampung, apa boleh pergi tengok di kampung-kampung apa. Lah ni kerajaan PS buat jalan. Bagi duit buat jalan. Bagi duit buat jalan. Repair jalan-jalan yang rosak. Hampa mau apa lagi? Hampa tak nampak yang tu. Saya pun tak faham. Kalau di dalam Barisan Nasional, agak-agak 3 bulan lagi nak PRK mula. Kereta-kereta tu pun keluar kalau duk buat atas kampung. Yang dapat projek pula tu yang sok dah 3-4 bulan, 5-6 bulan lagi nak mengundi, nak bubar parlimen. Yang dapat projek ni siapa? JKK. Ketua bahagian dapat projek. Lepas tu tukar lah. Aku ni ketua bahagian Aluk Star. Tukar dengan ketua bahagian Keluar Nerang. Jadi orang Keluar Nerang tak kenal. Lepas tu tak yang sepatutnya 5 inci, 6 inci, dia bubuh 3 inci. Yang lain tu masuk poket. Untung lebih. Sebab tu lah tar-tar hampa tak dansak hujan lebat, pecah habis. Tak dansak hujan lebat, pecah habis. Bila mai JKR nak buat test, mai Mada nak buat test, mereka tak boleh. Mereka ada kuasa. Kuasa mereka politik kuat. Hang buat kat kami suruh bos kami tukar hang daripada sini. Takut dah. Yang ni kerja puak-puak biar namno. Puak-puak kita tak ada. Kalau hang buat 5 inci, hang buat tak betul tu, hang kena tangkap. Hang tak tahu abang hang ahli PH ke? Hang ahli PKR ke? Hang ahli amanah ke? Hang ahli bersatu ke? PPPM tak tangkap. Kalau hang buat aja tak betul, tangkap. Tu pun tak ada kontraktor daripada Pakatan Harapan. Lah ni kontraktor semua puak-puak UMNO dapat. Jadi apa nak merayan apa lagi? Sebab mereka dapat, sebab mereka pandai. Mereka masuk cara dia elok, dapat projek. Jadi saya pun tak mau nak ceramah panjang-panjang sangat. Ni pun sampai 252 dah view saya. Kan? Jadi saya kalau saya betak panjang-panjang tak pun hampa pun pening. Jadi senang saya nak puak-puak ni hampa boleh tengok dia, hampa boleh follow ceramah mereka. Ceramah mereka memang serba badut banyak. Serba panda tuan-tuan dan puan-puan. Tak tahulah nak bohong apa, mereka duk kali ajar maki saja. Duk kata kerajaan hancing. Pergi mana hancing? Yang mereka curi rompak dulu, mereka tak tunjuk, mereka tutup tulis cerita tu. Jadi apa pun hampa ingat, puak-puak ni adalah penyamun-penyangak yang nak memerintah Malaysia supaya mereka boleh kaya balik. Jadi hampa fikir elok pada orang Tanjung Piai, kita kena tolak ini MCA Barisan Nasional. Sebab dia ni Cina, telah semayang dengan Cina. Guna kita punya, insya-Allah tabur janji mau hantar semua orang Melayu pergi umrah. Ini orang Cina cakap, ini Cina telah bagus dengan Cina, telah semayang, telah punya. Jadi apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat terhibur dengan live saya. Jadi apapun, kalau salah saya mohon maaf. Kalau yang betul itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan kepada rakan-rakan semua. Apapun, wabillahi taufiq wal hidayah. Puak-puak Barisan Nasional dan Pemuda Ummah MCA MIC, jangan jual agama kami, jangan jual bangsa-bangsa yang ada di dalam Malaysia ini. Amaran keras daripada saya dan rakan-rakan perjuangan yang lain. Jangan tunggang agama, jangan jual bangsa demi politik kamu yang rakus itu.